Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan kepada kita hidayat dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayat dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini kuliah Masjid Abidin akan meneruskan lagi huraian kalam hikmat Syekh Ahmad ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang telah dijelaskan sebelum ini dan ingin disambung huraiannya ialah kalam hikmat yang ke-155, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, ajhalun nasi man taraka yakina ma indahu li zanni ma indan nas. Sebodoh-bodoh manusia yaitu orang yang meninggalkan, mengabaikan keyakinan yang sungguh ada padanya kerana menurutkan persangkaan yang ada pada orang-orang, yakni orang ramai. Maksudnya, manusia yang paling jahil sekali ini orang yang meninggalkan, membuang apa yang sudah diyakini, yaitu bahawa manusia itu meyakini dirinya itu banyak keaiban, banyak kekurangan. Setiap orang dia tahu perkara ini dan yakin, sebab keaiban itu ada pada dirinya sendiri, tidak diragukan. Jadi orang paling bodoh ni orang yang meninggalkan keyakinan itu, keyakinan dirinya terhadap dirinya sendiri yang banyak keaiban dan kekurangan, lalu mengambil sesuatu yang tarafnya sangkaan, yakni pandangan orang terhadapnya. Orang pandang kepadanya dengan pandangan yang baik, pandangan kemuliaan, kesolehan, kealiman, ketakwaan dan macam-macam lagi lah. Padahal orang lain ini tak tahu semua perkara tentang dirinya. Jadi mereka itu sebahagiannya bersikap sangkaan terhadap kita, kerana dia hanya nampak, orang ramai ni hanya nampak aspek-aspek baik secara kebetulan. Dia tak nampak keaiban kita yang kita nampak tu. Jadi kita duk pakai hak dia tu, yang mana tarafnya itu sangkaan saja.
Sedangkan apa yang sudah kita yakini terhadap diri kita sendiri, kita buat lupa-lupa, buat tak tahu, kan duduk percaya kata-kata orang kita. Ini kata Syekh Ibn Atta, orang yang paling jahil. Maksudnya, orang yang terpengaruh dengan pandangan orang, pujian orang, sakan orang terhadapnya, yang ternyata mereka itu tidak tahu semua perkara terhadap diri kita. Sedangkan kita ini sudah tahu tentang diri kita. Banyak keaiban, banyak kekurangan. Jadi kalau kita tahu dah tu, kita lupakan dia. Pada tahu je. Lalu kita mengambil pandangan orang terhadap kita dan rasa bangga dengannya, terpengaruh dengannya. Ini kata Syekh Ibn Atta, orang yang paling bodoh, yang terpengaruh dengan pandangan orang. Baik, sebagai sambungannya, Al-Haris Al-Muhasibi mengumpamakan orang yang senang dengan pujian orang itu bagaikan orang yang senang dengan ejekan orang padanya. Ini pandangan kearifan. Al-Haris Al-Muhasibi ini dia kata, orang yang merasa suka, senang pujian orang terhadap dirinya, sebenarnya dia merasa suka dengan ejekan orang. Artinya apa? Secara tidak langsung, pujian orang terhadap kita ni sebenarnya, kalau kita amat-amati, sebenarnya ejekan. Macam mana pujian orang boleh jadi ejekan ni? Macam mana? Jadi kita ni tak arif, tidak memiliki kearifan, sepitah lalu tak nampak lah. Tapi orang yang arif ni, bijaksana ni, dia nampak dalam sikit. Kita ni dengar sekali dua tak nampak sekarang lagi. Tapi bila renung dalam sikit, nampak. Iaitu maksud Al-Haris Al-Muhasibi ini, andaikan ada orang berkata, kotoranmu itu tidak berbau. Seolahnya begini, orang pandang kepada kita dengan pandangan yang baik. Itu hanya sebahagian yang ada pada kita secara kebetulan dia nampak itu. Padahal keburukan, kekurangan, keaiban banyak lagi yang dia tak nampak. Apabila dia sanjung puji kita, seolah-olah dia kata, hak uduh-uduh kita tu molek lah. Kita hari ni kalau orang kata gitu macam menganying. Macam menganying. Jadi rupa-rupanya betul kata Haris Muhasibi ni. Bila orang puji kita atas kebaikan, dia puji stepek je. Dia tak tengok keseluruhan. Kalau kita tengok keseluruhan dia puji kita, mu ni buat main ke aku. Kita akan kata gitu. Bila dia kata kita molek, comel, bagus, seolahnya hak keburukan dia mengatakan apa-apa yang buruk pada kita tu baiklah. Jadi seolah-olahnya dengan kata-katanya itu macam mengejek kita. Oh sedap bau peluhmu. Salahnya gitu. Oh bau peluhmu sedap. Najis buanganmu sedap. Seolahnya begitu. Jadi demikianlah Al-Haris Al-Muhasibi merenung dengan renungan kearifannya. Lalu melihat pujian orang, kalau kita rasa senang, sebenarnya kita suka orang ejek kita. Bila kita suka orang puji kita, hakikat sebenarnya kita suka orang ejek kita. Itu yang dimaksudkan oleh Al-Haris Al-Muhasibi. Kotoranmu itu tidak berbau. Yakni apa-apa yang kotor pada kita ni tak bau. Atau berbau harum. Bukan tak bau, bau sedap pula. Jadi kalau orang kata gitu, berarti dia mengejek kita. Maka samalah orang yang puji kita. Dia tak tahu keaiban kita. Bila dia puji kita, samalah kedudukannya macam dia ejek kita dan kata, apa-apa yang buruk, kotoran-kotoran yang ada pada kita ni bau sedap. Jadi kalau kita termakan juga dengan kata-kata tu, ni tak sihat benar lah. Tapi kalau kita tak termakan, kita akan tahu itu ejekan. Itu adalah suatu ejekan, suatu persendaan. Lalu kau gembira dengan keterangan pujian. Kita ni jenis Cak Dodo ni, tak berapa cerdik ni, suka orang kata gitu. Suka hati. Suka hati. Benda-benda kotor padamu sedap, bau sedap.
Jadi orang ngajak kita, kita termakan kata orang tu. Oh, senyum lebar kita. Dengar kata gitu. Itu maksud Al-Haris Al-Muhasibi bila dia lihat perkara ini secara kearifannya. Tapi bila kita tak tengok secara kearifan, kita tak nampak lah macam mana dia ajak kita, dia puji kita. Tengok selapis memang nampak gitu. Tapi kalau kita amati di sebaliknya tu, oh memang betul sungguh. Bila dia puji kita atas keburukan yang ada pada kita ni, seolahnya dikata kekotoran yang ada pada kita ni baru sedar. Ini suatu permainan, satu ejekan. Padahal kau sendiri jijik dan berbau busuk. Padahal kita sendiri, kotoran-kotoran yang ada pada kita ni kotor. Kita sendiri tahu kotor benda tu, berbau, kotor dan sebagainya. Tapi tiba-tiba ada orang kata kotoran kita tu bau sedap. Jadi kalau orang termakan kok, ni cak dodo lalu lah. Ibaratnya cak dodo lalu. Tapi kalau dia sedar, mu ni nak mengajak aku, maka demikianlah bila kita dengar orang puji kita. Kalau kita ni kelah cak dodo, suka hati, senyum, sedap. Kau boleh tiap-tiap hari tak apa. Tiap-tiap hari tak apa. Tapi kalau dia ada pandangan kearifan, mu ni nak main kat aku ni. Sebenarnya mu nak main kat aku, nak mengajak kat aku. Jadi orang yang ada reaksi seperti itu berarti dia ada kearifan. Tapi kalau dia tak ada gitu, dia kelah cak dodo tadilah. Macam kita semua ni lah. Maka ketahuilah bahawa kotoran dosa dan jiwa itu, yakni kekotoran daripada dosa-dosa yang kita buat, dan jiwa, yakni sifat-sifat buruk yang ada dalam hati kita itu, lebih busuk dari kekotoran tahi manusia. Yakni dari segi kedudukannya, dosa-dosa yang kita buat, kalau diumpamakan seperti sesuatu yang berbau, dia terlebih busuk daripada najis kita sendiri. Selesailah kata-kata Al-Haris Al-Muhasibi. Baik, kemudian seseorang hakim. Maksud hakim di sini bukan hakim mahkamah syariah, apatah lagi mahkamah biasa itu bukan. Hakim di sini iaitu orang yang bijaksana, orang yang ada kearifannya. Baik, berkata seseorang hakim dipuji oleh orang awam. Satu ketika diceritakan ada orang ramai ni puji seorang yang bijaksana. Maka ia menangis. Jadi bila mendapat pujian orang tu, reaksi dia tangisan. Bukan kegembiraan. Bukan. Tangisan. Pelik ni. Patutnya orang puji kita senyum sikit. Sedap dengar. Tapi si hakim ini, si bijaksana ini, reaksi terhadap pujian orang tu dia menangis. Berarti ada sesuatu yang dia nampak, apa yang kita tidak nampak. Lalu ditanya, mengapakah kau menangis? Padahal orang itu memuji padamu. Pelikmu ni. Mu menangis buat benda pula. Orang tu puji kamu, sepatutnya majak ia minum air kedai. Ajak makan nasi dagang. Patutnya. Ni tiba-tiba kau menangis. Apa hal ni? Apa cerita ni? Jawab si hakim yang bijaksana ini, ia tidak memuji kepadaku, melainkan setelah mengetahui bahawa ada padaku sifat-sifat yang sama dengan sifat-sifatnya. Jadi orang ni tidak puji aku kecuali dia tahu aku ni manusia macam dia juga. Sebagaimana dia tahu bahawa dia ada kaipan, dia tahu aku ni ada kaipan juga. Jadi dia puji aku ni sebenarnya ada hal ni. Ada hal ni.
Jadi sebab itu si hakim menerima pujian itu dengan tangisan. Sebab apa? Dia tahu bahawa aku ni banyak kekurangannya, banyak keaiban-keaiban dan kelemahannya. Jadi pujian-pujian orang itu tak termakan pada dia. Tak termakan. Kalau termakan, dia akan suka hati. Dia akan beri imbuhan dan sebagainya. Demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang ke-155. Kesimpulan daripada kalam hikmat ini ialah sikap cuba melupakan pengetahuan diri kita sendiri terhadap diri kita ni yang banyak aib ni, kita tutup, kita lupakan dia, lalu kita terpesona dengan pandangan pujian orang terhadap kita. Sebenarnya itu adalah orang paling bodoh dari segi tasawufnya. Orang yang paling, sikap orang yang paling bodoh. Hak betul-betul yakin, hak nampak terang-terang, dia tak pakai setara. Dia pakai hak ia kedok ni, pandangan orang terhadap dia ni. Itu artinya orang yang bodoh. Yang diyakini ditinggalkan, yang tidak diyakini, yang diragukan, yang dalam bersifat persangkaan diterima pakai. Ini sikap orang yang bodoh. Kalam hikmat yang ke-156 kata Syekh Ibn Atha, Iza atlaqas sanaa alaika. Jadi ada kesilapan baris. Atlaqas sanaa alaika walasta bi ahlin fasni alaihi bima huwa ahluh. Jika Allah melepaskan lidah orang-orang, yakni orang ramai, memuji-muji kepadamu, yakni apabila Allah Ta'ala menjadikan mulut orang ramai ni duk puji engkau, puji dirimu, padahal nyata-nyata kau tidak layak untuk mendapat pujian yang sedemikian itu. Padahal hakikat sebenarnya, kalau kita melihat secara keseluruhan, kita tidak layak menerima pujian itu. Tidak layak dari banyak segi. Pertama sekali, kebaikan yang ada pada kita itu adalah kurnia Allah, bukan atas diri kita sendiri. Satu hal dah. Jadi pada hakikatnya, bila orang puji kita, kita tak layaklah terima pujian itu dari segi hakikatnya. Sebab kemuliaan, kebaikan yang ada pada kita itu diberi oleh Allah. Satu. Yang kedua, keaiban kita yang ditutup olehnya. Hak tak nampak. Tak nampak keaiban itu. Jadi bila dia puji, artinya dia tak tahu sebenarnya kita ni guana. Jadi hakikat sebenarnya kita tidak layak untuk terima pujian itu. Baik, sekiranya seperti ini, maka harus kau memuji kepada Allah. Yakni, hendaklah kau puji Allah. Atas dasar apa? Pertama sekali, Allah Ta'ala memperlihatkan kebaikan yang dizahirkan pada kita ni pada orang, sehingga orang puji kita. Syukurlah kepada Allah. Yang kedua, keaiban kita tu ditutup sehingga orang tak nampak. Kau yang nampak, dia tak akan puji sekarang. Jadi tak nampak, ditutup oleh Allah. Satu lagi, itu juga kena puji Allah. Alhamdulillah. Jadi tidak salah kita terima pujian orang. Tidak salah kita berkata Alhamdulillah bila dipuji orang, bahkan disuruh. Tidak salah kita rasa suka hati bila dipuji orang. Tapi suka hati kita itu biarlah berasas. Suka hati kita itu biarlah atas dasar yang kukuh, atas dasar kearifan, atas dasar keyakinan yang betul, baru tidak terpedaya. Jadi kalau kita tidak ada kearifan ini, tidak ada pengetahuan ini, tidak ada keilmuan dan kearifan ini, kita akan terpengaruh dengan pujian orang. Percayalah. Alim ulama pun terkena. Rebah debing kena puji dia orang. Apatah lagi orang jahil macam kita ni. Kalau tak percaya, terang. Mana-mana alim, apakah kitab banyak tu, cerita cakap lebih kurang, lepas tu cocoh 3-4 kali puji-puji tengok. Senyum lebar lah.
Jadi saya tak kata siapa dia, kita kata sebab kita lah tu. Kita tak kata orang sebab kita. Kita rasa kalau orang buat gitu kita akan rasa gitu. Orang lain kita tak tahulah. Tapi kita rasa kalau orang puji memang patah riak kita ni. Jadi tak kira alim, tapi sejauh mana kearifannya. Yakni maka harus, yakni semestinya, harus di sini artinya semestinya kau memuji kepada Allah sebagai layaknya, yakni haknya. Jadi hendaklah kau puji Allah, kerana hak sebenarnya yang layak dipuji adalah Allah. Yakni engkau memuji kepada Allah yang telah menutupi kekuranganmu. Hak banyak keaiban tu jadi tak nampak. Orang nampak molek belaka, padahal kita sendiri tahu kita ni guana. Tapi jadi tak nampak. Allah Ta'ala nak muliakan kita, nak tutup keaiban kita, maka Allah lah yang layak dipuji. Andai kata orang tahu keaiban kita tu nya lari, nya tembok, dia tak puji kita ni. Tapi ditutup oleh Allah. Dan aib-aib, yakni aib celamu itu tidak nampak. Dan jangan sekali-kali tertipu oleh pujian orang yang bodoh, yang tidak mengetahui hakikatmu yang sebenarnya. Jangan terpengaruh, jangan tertipu dengan pujian orang. Jadi nak beritahu bahawa Syekh Ibn Atta' ni bila bercakap masalah ni, ini nasihat yang berguna. Sebab apa? Jangan kita pandang kecil pengaruh pujian orang terhadap kita ni. Dia boleh merubah keputusan. Dia boleh menjadikan kita ni berat sebelah. Dia boleh menjadikan kita ni bias. Dia boleh menjadikan kita ni lupa diri. Dia boleh jadikan kita ni tak sedar diri. Itu akibat buruk. Maka sebab itu Syekh Ibn Atta' menekankan perkara ni. Dan benda ni berlaku dalam masyarakat kita hari-hari. Hari-hari berlaku. Lebih-lebih lagi orang yang ada kedudukan, orang yang ada pangkat dalam masyarakat. Tak kira lah pangkat dalam segi apa pun. Maka pujian orang ini, kalau dia tak faham molek, dia tak tahu molek, seumpama menikam diri sendiri, membunuh diri sendiri. Sebab tu Syekh Ibn Atta' menyebut memberikan ulasan kepada kita tentang kearifan sebagai nasihat untuk menyedarkan. Kalau kita mengaji, nampak lalu. Kalau tak mengaji, nampak lah. Ini antara aspek pentingnya tasawuf. Hak ni hari-hari ni jadi ni. Pujian orang ni hari-hari berlaku dan melibatkan banyak benda dalam kehidupan kita. Ada setengah orang tu habis benda tangannya pergi ke orang puji ke dia. Berlaku. Ini rupa-rupanya pengaruh pujian itu sangat bisa. Sangat bisa. Dan kita pula kadang-kadang kena tipu dua orang, kena pujian kok kadang-kadang. Salah satu sebab kita tertipu oleh orang, pujian juga. Orang nak tipu kita ni banyak cara. Cara kelentong. Salah satu caranya, dia lambung tinggi-tinggi. Lambung. Lambung. Dia nak jual barang tak molek kita, dia lambung kita. Mu ni gini. Kita lambung. Beli lalu lah. Balik rumah. Kena barang tipu. Tapi bak lambung tu kita rasa suka hati, segar, sedap. Mu ni banyak peti lah, kaya lah, begitulah, beginilah. Tak kira panjang dah. Tak mikir panjang dah. Beli lalu. Kadang-kadang ada gitu. Jadi nak beritahu bahawa pengaruh pujian orang sangat bisa terhadap diri manusia. Sebab itu tasawuf menyebutnya. Apatah lagi dalam urusan keagamaan, dalam urusan akhlak kepribadian. Itu lebih-lebih lagi dalam urusan hidup pun, bahawa pujian itu sangat berpengaruh terhadap diri manusia. Tapi kita akan lihat kepujian ini ada bahagian baik dia pula. Dan kita ni pula
ada reaksi-reaksi positif dari pujian itu. Tengok. Demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang ke-156. Kadang-kadang awak rasa awak dah nak beli jadi nak beli. Oh, apa kena puji, kena nak beli tak sekarang. Dekat awak tak mau beli dengan dah tau. Barangan contoh nak beritahu awak kita kata ni pengalaman-pengalaman awak kita lalu belaka lah ni. Pahnya mengejek jadi tak sekarang. Awak saya tak ambuh. Baik, kalam hikmah yang ke-157. Az-zuhadu idza mudihu inqabadu li syuhudihim as-sanaa. Ada kesilapan baris tu tashkil. As-sanaa minal khalqi wal arifuna idza mudihu inbasatu li syuhudihim zalika minal malikil haq. Orang-orang zahid, yakni ahli-ahli zuhud, ahli-ahli ibadah, sebenarnya dua kategori yang berbeza tapi selalu berkongsi. Selalunya ahli ibadah, dia juga ahli zuhud selalunya, tapi tidak semestinya. Dan ahli ibadah selalunya zuhud, tapi tidak semestinya. Dia dua kelompok yang berlainan. Jadi terjemahan yang diterjemah di sini separuh betul, separuh tak apa nak betul lah. Tapi betul dari satu segi. Jadi orang-orang zahid lalu disebut ahli-ahli ibadah, betul dari satu sudut, tapi kurang tepat. Jika dipuji merasa ketakutan, tengok, kerana melihat pujian itu dari sesama makhluk. Sebaliknya, orang arif jika dipuji merasa gembira kerana mengerti benar-benar bahawa pujian itu langsung dari Allah, Raja yang hak, Raja yang sebenar-benarnya. Baik, sekarang kalam hikmat ini pertama sekali ingin menjelaskan dua kategori manusia dalam kalangan orang-orang yang nak mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Satu golongan dinamakan zuhad ataupun zahid, orang-orang yang zuhud. Yang kedua golongan arif, yakni ahli makrifat. Cuma apa yang ingin dijelaskan oleh Syekh Ibn Atha dalam kalam hikmat yang ke-157 ni bukan secara nak membahaskan tentang hakikat zahid dan hakikat arif dan perbezaannya, tidak. Hanya nak melihat sikap mereka dalam hal menerima pujian orang, dalam bab pujian. Jadi kalam hikmat yang ke-157 ini masih lagi berkait dengan pujian orang. Orang yang menerima pujian, reaksi mereka ni macam mana. Maka Syekh Ibn Atha sebut dua golongan. Kita ni tak masuk lah, zahid pun tak masuk, arif pun tak masuk. Tak apalah, boleh tengok orang pun tak apa dah. Suka hati boleh faham pun jadilah. Baik. Zahid ini, orang yang berzuhud ni, orang yang membuang dunia, tak berapa senang dengan dunia, menganggap dunia sebagai halangan. Tidak suka banyak pemilikan, hal-hal keduniaan. Dia tak suka sangat. Dia hanya mencari dan memiliki hanya sekadar yang dilihat keperluan dia saja. Ini sikap orang yang zahid. Kerana dia anggap mengganggu dia, mengganggu ibadahnya, menyibukkan hati dan fikirannya. Jadi tak mahu banyak-banyak, serabut lah, terganggu masa dia lah, terhalang ibadah. Ini sikap orang yang zahid. Kerana dia cuba nak tumpukan masa dia, ingatan, tumpuan hatinya kepada ibadah. Jadi benda-benda ke dunia ini dia anggap mengganggu. Sebab tu dia tak suka. Ini taraf orang zahid. Baik mereka ini. Tetapi tidak semua orang seperti ini. Dan tidak dikendaki semua orang jadi seperti ini. Tapi baik keadaan ini. Bagus. Maqam yang terpuji. Cuma dalam dunia tasawuf, dia hanyalah sebahagian. Satu pattern di antara beberapa pattern orang yang cuba nak dekatkan hatinya kepada Allah. Tidak semua pattern orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah pattern seperti ini. Tidak semuanya. Biar kita faham gitu.
Jadi sikap orang zahid ni, bila dia dipuji, dapat pujian orang, dia tak suka. Dia rasa susah hati. Sebab apa? Kerana dia tengok orang yang puji, dia terganggu pujian orang. Nanti kan aku jadi terpengaruh pujian orang lah, nanti aku jadi sombong lah. Dia takut. Jadi dia tak suka orang puji. Jadi dengar orang puji je, dia rasa tak suka hati lalu. Jadi kalau demikian, itu adalah keadaan orang yang zahid. Jadi sesiapa yang kurang senang dengan pujian orang, kerana bimbang nanti kan mempengaruhi dirinya, merosakkan hatinya, mengganggu kejernihan fikiran dia, dia tambah benda ni, itu hal ehwal orang yang zahid. Sebab apa jadi gitu? Kerana dia pandang pujian itu datang dari manusia. Pandangan hatinya, bukan pandangan keyakinan. Pandangan keyakinan, kalau kita tanya molek, dia akan jawablah semuanya datang dari Allah. Tapi pandangan hati, perasaan zuk dia tu banyak tengok ke manusia. Jadi dia nampak manusia puji, ai kacau aku ni, rosok hati aku kayak gini ni. Jadi tak pun suka orang puji. Ini ehwal orang yang zahid. Adapun orang yang arif, sikap mereka ni bila dipuji suka hati. Hai, kerana ni suka hati ni. Jadi rupa-rupanya tidak salah merasa senang dengan pujian orang. Tapi biarlah berasas. Ingat tu, tidak salah. Bahkan dia adalah suatu ciri segolongan manusia yang sangat terpuji, iaitu ahli makrifat. Merasa senang dengan pujian orang. Cuma tinggal lagi kesenangan hatinya bila dengar pujian orang itu tidak sama dengan kesenangan kita. Kita senang dengan pujian orang kerana kita ni orang lambung, lalu terpengaruh pujian orang, lalu timbullah keseronokan, timbullah rasa takabur, ujub dalam hati, timbul belaka atas pujian orang tu. Timbul syok seorang lah, itulah, inilah. Ni bahaya. Sesiapa yang memegang jawatan tertentu sangat berbahaya pujian orangnya. Kena jaga-jaga. Kalau dia tak tahu tentang ilmu ini dan hatinya itu tak ada napih langsung, sangat berbahaya. Jadi dia kena faham perkara ni supaya tidak terpengaruh dengan pujian orang. Orang puji kat anda dia lah. Asalkan tidak mempengaruhi kita. Orang arif ni bila dia puji, dia rasa senang, lapang, gembira. Tapi atas dasar apa? Yang ni kerana mengerti benar-benar bahawa pujian itu langsung dari Allah. Sebab dia suka hati itu kerana hatinya melihat Allah Ta'ala telah mengunia kepadanya, dan dia suka hati dengan kurniaan Allah itu. Jadi kegembiraan itu adalah yang baik, berasas. Dia senang dengan pujian orang kerana melihat bahawa dia sedang dikurnia oleh Allah. Dia sedang mendapat kurnia Allah, iaitu Allah Ta'ala sedang memberikan kemuliaan kepadanya menerusi mulut-mulut manusia ini. Jadi yang dipandang oleh hatinya itu adalah kurniaan Allah kepadanya, dan dia rasa gembira atas dasar itu, dan tidak salah kegembiraan itu. Maka sebab itu dapat disimpulkan balik pertama sekali bahawa orang arif ni bila dipuji, dia rasa senang hati dengan pujian kerana melihatnya sebagai kurniaan Allah kepadanya. Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang memberi kemuliaan kepadanya dengan menggerakkan mulut-mulut orang itu puji kepadanya. Yang kedua, tidak menjadi kesalahan seseorang itu merasa senang dengan pujian orang. Tidak salah, baik. Kadang-kadang ada orang kata pula, buatnya jadi gitu. Buatnya. Tengok. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan secara umum, siratkan, yakni hamburkan tanah di muka orang yang memuji-muji. Ambil tanah, tabur atas muka orang duk puji itu, iaitu orang yang bermuka-muka dalam pujian. Secara umumnya Nabi larang. Tapi hadis Nabi ni tak bukan satu. Sebab tu kadang-kadang
Antara masalah slogan yang dipakai oleh setengah orang, kena pakai Quran hadis, Quran hadis. Quran kata gitu-gitulah. Ini ada sedikit bahaya bila dia temu hadis yang berbagai beragam-ragam ni. Jumpa hadis ni pakai, esok jumpa hadis lain pula, berubah pula. Sebab itu perlu pada fiqh, perlu kepada kebijaksanaan untuk menerap, memahami dan mentakbik dalil-dalil. Kalau pakai asalkan hadis Nabi dia pakai selalu, inilah jadinya. Hadis ini Nabi suruh setiap orang yang puji tabur tangan atau muka. Jadi kalau gitu akan datang bawa beg tok tanah anyau-anyau. Dengar orang puji je, tabur tangan muka selalu. Tak dah lama kayak masuk je. Sebab apa? Nabi suruh buat gini. Ni Nabi tu suruh ni. Nabi suruh. Jangan buat macam gitu. Nak kabarnya bahawa dalam memahami hadis Nabi ini perlu ada kaedah yang betul seperti yang diatur oleh alim ulama. Kalau pakai hadis, pakai selalu, Quran pakai selalu, ni kena buat gitu. Ni cadang sudah sebik tanah. Ada puji je bau tabur muka selalu. Jadi insya-Allah kita akan sambung huraian ini insya-Allah pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.